السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب الإظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sampai kita membaca surat 13 ni. Surat 13 dan setengah daripada adab yang lazim atas isterinya kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya. Itu adab. Antara adab isteri yang lazim makna mesti, wajib, tak boleh tidak. Ya. Berarti mak lazim kalimi musaqqal dan tajid. Mesti, tak boleh kurang daripada 6 harakat. Maka begitu juga kelakuan seorang isteri mesti berkelakuan seperti ini, seperti yang dicerita oleh musannif. Ya. Iaitu kasih sayang, suka, redha. Ya. Walaupun berat sekalipun dia kena belajar bersabar, belajar redha di atas kelakuan suaminya. Jika laku suami ni kadang-kadang kasar sikit. Ya. Kadang-kadang kita minta sesuatu dia tak layan. Tahulah suami ni. Ya, sebab suami ni tanggungjawab dia bukan hanya kat rumah saja. Ya, tempat kerjanya, tengah masyarakatnya, banyaklah. Ya, perkara yang kadang-kadang menjadi tekanan pada diri dia. Bila balik rumah tu nak layan isteri, layan anak-anak ni kadang-kadang terbawa-bawa juga dah. Perangai-perangai luar. Isteri kena fahamlah. Ya. Kena belajar bersabar. Ya, kadang-kadang kita minta satu dia tengkingnya, aku dah kata. Ya. Nanti cukup bulan. Ya. Sabarlah. Sabar aja. Memahami perangai suami itu. Ya. Jadi lazim atasnya, atas isteri kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya. Apa segala kelakuan suami dia kena kasih. Begitu juga kelakuan dia, dia kena berlaku perkara-perkara yang suami suka. Dari segi pertuturan dia, tingkah laku dia, jangan buat perkara yang suami tak suka. Itu maksud dia. Ya. Kalau nak bercakap, nak minta sesuatu ke, ya, mesti guna bahasa-bahasa yang menyukakan suami. Kadang-kadang kita minta tu betul dah, tapi cara minta tu tak kena. Ya, sebab kalau suami jadi marah.
Ya. Suruh suami pergi beli tepung ke, dia terlupa sikit. Mana tepung ni nyanyuk dia ke? Tak boleh lah gitu. Ya. Marahlah suami ni. Tak. Suami dia ada sifat ego sikit. Ya. Kena cakap bahasa-bahasa yang suami suka. Ya. Tak nak tanya ke, nak bantah ke, bantah dalam suasana yang suami suka. Ya, suami ajak pergi, kita tak nak pergi, tak larat, kita baik-baik. Ya. Kalau tak pergi boleh tak bang? Saya tak larat sangat ni. Ya. Baru dia rasa sejuk dah. Malas lah. Asyik pergi situ, ya, tak boleh lah. Ya. Kalau dia ajak tu, guna bahasa yang indah-indah. Jadi sejuk hati dia. Kalau kita tak pergi pun taklah dia rasa marah sangat ya. Kalau saya tak pergi boleh ke tak bang? Saya tak larat ni. Ya. Contohlah. Gunalah bahasa-bahasa mana pun. Ya. Bahasa-masa kita bertunang dulu. Ya. Masa bertunang dulu bahasa macam mana? Maki-maki kita dah. Ya. Masa dah bercinta. Kita tak pernah bercinta. Dah. Boleh percintaan belaka dah. Macam mana bahasa tu? Bahasa tu lah dibawa dalam rumah tangga ni. Ya. Sampai anak cucu. Ya. Tingkah laku kita, kelakuan kita, jangan buat benda yang suami tak suka. Ya. Dia tak suka kita pakai baju ketat katakan. Jangan pakai baju ketat. Dia tak suka kita pakai kain batik. Jangan pakai kain batik. Pakai apa yang dia suka. Dia rumah lah. Ya. Dia rumah, suami itu raja lah. Suami itu bukan di rumah saja. Suami itu raja pada isteri. Ya. Jadi selagi dia merintahkan perkara yang tak bertentangan dengan syarak, wajib kita ikut. Ya, dia sebut pakai skirt, pakai skirt. Jangan pula ngarut ke. Marahlah dia. Dah tua dah buat temiat, tua tak tua. Ya. 50 tahun suruh pakai skirt pakai. Ya. Dia rasa muda balik ni atuk ni. Ya tak? Atuk ni nafsu kita ni tuan-tuan, dia tak pernah tua. Nafsu tak pernah tua. Kena ingat itu. Ya. Yang tua ni jasad. Jasad tua, nafsu tak pernah tua. Dia makin tua makin muda. Atau pada yang keladi. Sebab tu ya, isteri-isteri nak kena faham. Dia bukan layan waktu muda je. Dah tua pun dia layan lagi. Supaya suami ni dia selesa duduk di rumah. Ya, tak adalah nak buat perkara yang tak elok di luar. Ya. Sepatut suami nak balik tu kata pukul 6, pukul 5 tu dah siap dah. Mandi dah. Ya. Spray wangi-wangi tu. Kalau tak ada minyak wangi bos syatak tak boleh. Ya. Jangan bau ketiak. Ya. Yang ni suami dia angkat tangan nak ambil barang tu bau ketiak dah. Habis. Ada. Kita suami kita tahu lah dah. Ya, macam mana dia layak dia isteri, anak kena tahu. Ya, kadang-kadang baju tu gua ikan tu rambut suami, jadi tak selesa lah. Ya. Selazim makna mesti. Suka tak suka kena buat gitu. Tu adab dia. Makna kalau tak buat, tak beradab isteri itu. Makna kurang ajar, kalau bahasa lebih kasar. Isteri kurang ajar dengan suami. Tak reti lah yang suami. Bila suami cara lain, marah pula. Ya. Ada yang kurang ajar. Dah faham? Ya. Yang marah pula tu. Ya. Memang dah gitu dah. Ya. Sebab tu kita kena belajar. Sebelum kahwin, kena belajar nak jadi isteri. Kena belajar bagaimana jadi suami. Semua kena belajar berlaku. Ya. Yang saya buat belajar benda lain, belajar yang tak kena mengena rumah tangga. Sampai ke mesti sampai ke mana. Ya. Buat rumah tangga tak belajar. Lepas tu nak kahwin. Kena bergaduh ke rumah, tak tahu adab rumah tangga. Ya. Rukun-rukun rumah tangga dia tak belajar. Jadi isteri dia kena bijak. Dia kena bijak. Dia tengok mana yang suami tak suka, habis tak ingat buat. Dia test market dulu lah. Masak ni tengok si tak suka, jangan masak lagi benda tu. Suami tak suka, besok masak lain pula. Suami tambah 3 kali, suka lah tu. Besok masak lagi.
Nama dia boring pula, asyik masak tu pula. Tu kau lain pula. Ya. Dia kena cerdik, ya. Isteri kena cerdik. Dia kena tengok, ya, masak yang suami suka. Jangan masak yang dia suka. Tengah isteri tu masak yang dia suka, suami tak suka, lantak kamu dah. Aku suka masak tempoyak, dia masak tempoyak aje. Suami tak suka. Jangan nampak begitu, ya. Dan kadang isteri ni, suami ni dia cemburu. Dia tak suka isteri dia cakap dengan orang lain. Walaupun saudara sini. Jangan bercakap lain benda yang perlu. Ya. Nak telefon ke, tak telefon ke, jangan. Isteri ni, ya, dia perlu ada sifat sombong. Sombong dengan orang lain. Ya, yang ada pada suami tak boleh ada pada isteri, sombong. Tak boleh ada pada suami, mesti ada pada isteri, sombong. Sombong apa? Makna dia hanya untuk suami je. Orang lain dia tak boleh layan. Seperti mana layan pada suami. Orang kata sombong, biarlah kata sombong, memang perangai isteri kena sombong pun. Untuk jaga hati suami. Ya. Yang kedua, isteri kena bersifat kedekut. Tak boleh ada pada suami. Suami kena pemurah. Isteri kena kedekut. Apa maksud kedekut? Ini barang-barang kau rumah tu jangan pandai-pandai nak sedekah kat orang. Ya, suami pun beli je baju tu kat Langkawi. Ya. Alih-alih dia bagi kat anak saudara dia, ambil lah ni. Suami aku punya ni, pakcik kau ambil lah, tak kisah. Wah, dia tengok, dia tak marah di mulut, dia hati tu, baju aku. Ya. Dia tak boleh, dia kena kedekut. Isteri kena kedekut. Makna jaga barang-barang di rumah, barang-barang suami. Ya. Kecuali dah dapat izin suami. Yang ketiganya, isteri kena penakut. Suami kena berani, jangan terbalik. Ya. Jadi kontrol pula. Ya. Isteri kena penakut. Makna penakut tu janganlah dia ni bebas satu pasal. Nak keluar, minta izin dulu. Nombor satu, tanya dulu. Ya. Tu ciri-ciri suami isteri yang salihah. Kalau nak cari, tengok situ lah. Ni masa petudang dia kapak duit kita, tak payah dia. Belum kahwin lagi, dah habis 3-4 ribu dah. Satu malam je. Dia tak payah. Kalau salamah lah kata dia. Cari lain. Dah faham? Ya? Makna tak ada ciri-ciri isteri solehah lah tu. Ya? Dia kena jaga harta suami. Bukan mengopak harta suami. Ya? Suami pula janganlah kedekut sangat. Ya? Suami tak boleh kedekut. Dia kena pastikan nafkah-nafkah tu tertunai. Ya? Baju-baju isteri tu dah 4 tahun tak tukar, minta tukar. Ya? Minggu depan lah. Minggu depan buat senyap gitu. Jenuh lah orang tu nak merajuk. Ya? Kena sediakan semua. Pakaian dia, makanan dia, ya? Tempat tinggalnya, segala-gala yang berkaitan dengan dia. Itu masalah nafkah. Masalah nafkah pun nak kena kenal. Ya? Nafkah ni bergantung kepada isteri yang kita kahwin. Taraf hidup dia tu. Kalau taraf hidup sederhana, nafkah dia sederhana lah. Kalau taraf dia kaya raya, masa dia bersama ibu bapa ada pembantu, dia nak pembantu, wajib cari pembantu. Sebab tu nak kahwin kena orang kufu. Kahwin dengan kufu. Jangan kahwin orang yang tak kufu. Dia orang kaya bangsawan, kita berkahwin juga. Cik Nahat. Sebab syarat kata wajib sediakan. Kalau dia kata nak driver, masa dia belum kahwin kita ada driver. Kalau kahwin dengan kita, dia nak driver, wajib sediakan driver. Itu nafkah. Kalau ada nafkah, ikut keadaan isteri yang kita kahwin. Tapi kalau dia orang biasa, waktu sebelum kahwin nak bersikal aja, masa kahwin ngada-ngada nak Toyota nak apa, tak payah bagi, pelempang aja. Ya. Faham tak? Ya. Barulah ada toleransi situ, ya. Tak nak bagi isteri minta-minta, suami kena sedialah sebelum diminta. Pastikan cukup, ya. Pakaian dia, tak tinggal dia. Ni baju tu lah.
Dah bergabai dah. Ya. Kuat rabak. Selipur RM8 suruh jahit lagi. Dah putus nak. Ikat tali plastik RM2 nak. Mana boleh? Ya, bolehlah baru. Mana? Dan memeliharakan ia akan harta suaminya. Ya. Sama ada suaminya itu hadir ataupun ghaib. Suami ada di rumah atau tak ada di rumah, dia kena jaga harta. Ya. Jangan pandai-pandai nak bagi, ya. Nak sedekah nak apa. Walaupun sedekah tu baik, tapi jangan dia ambil harta suami. Harta kat rumah ada. Ni harta dia sendiri tak apa. Ya, harta khusus dia sendiri bolehlah nak sedekahnya. Harta suami atau harta suami bersama tak boleh. Ya, makanan-makanan tu kena minta izin suami dulu. Dan kasih sayang ia dengan segala qurabah suaminya. Segala qurabah suami dia kena tunjuk rasa kasih. Ya. Anak tiri katakan, atau saudara mara suami, adik suami, kakak suami, mak saudara suami, pakcik saudara suami. Ya. Mak mertua, pak mertua, semualah yang berkaitan dengan suami itu kita kena anggap sebagai saudara kita sendiri. Mak dia mak kita, adik dia adik kita, kakak dia kakak kita. Ya. Kena ada rasa kasih sayang. Ya. Kita sayang kat kakak suami kita tu sebenarnya sayang kat kakak kita. Sayang kat anak dia, mesti sayang kat anak kita. Ya. Sayang kat mak dia, mesti sayang kat mak kita. Maknanya kalau hari raya kita nak balik ke rumah mak kita, begitu juga mesti ada perasaan nak balik juga ke rumah mak suami. Sama rasa. Cinta rindu kat mak mertua, lama tak jumpa. Nasi mak dia aja. Ya, mak suami mana? Ya. Ada kena letak kasih sayang gitu. Barulah rukun tu ya. Sempurna. Kalau saudara maranya tak betul, dia kena tegur. Jangan dia buat dek je macam anak dia sendiri. Ya. Anak dia tak betul, takkan dia biar, dia mesti tegur. Maka anak saudara, belah pakcik, belah suami, kena tegur macam tu lah juga. Ya. Anak pakcik, anak saudara suami datang, dia kena layan seperti mana anak saudara dia sendiri datang. Dia kadang-kadang tu anak saudara pak suami aku nanti dia lah. Buat dek je. Dah anak saudara dia datang kami sambut lagi. Betul tak? Ya. Layan. Ada tak boleh, dia kena seimbang. Ya, kerana ada kasih sayang kepada kaum kerabat suami. Seperti mana kasih pada kaum kerabat dia sendiri. Itu panggil adab dia. Kalau tak buat gitu, tak beradab nama dia. Ya. Kita kadang-kadang tak kenal pun. Tak kenal saudara pada suami. Banyak anak saudara suami sendiri tak tahu. Sebab apa? Buat ada. Masing-masing buat ada. Suami pun sama. Belah isteri pun tak kenal. Ya, ada kasih sayang. Ya. Ya, kena bergaul macam gaul keluarga kita lah. Tapi isterinya ada batas-batas dia lah. Dia tak lah melebihi batas-batas syarak. Pergaulan dia, makna dia bertegur, kenal tu ya. Dan kasih sayang akan segala anak suaminya. Mana anak tiri dia. Ya. Dia kahwin dengan suami yang dah ada anak. Sama ada suami itu duda atau suami orang. Ya. Bermadu. Nah, madu ni paling bisik sekali bagi perempuan dah. Tanya perempuan lah, suka tak madu? Orang lelaki suka manis. Betul-betul dia beli. Tak?
Suka tak suka bila suami dah kahwin, kena raih anak tiri kita. Anak isteri suami kita. Anak bagi isteri suami kita, isteri yang lain lah. Ya, anak tiri kita. Kena ada kasih sayang. Jangan buat anak kita aja. Anak isteri lain kita buat dua aja. Kawan saya di Seremban tu, bapa dia nama Ustaz Fadlan, kenal tidak? Kenal, di Seremban ada Ustaz Fadlan nama dia. Saya pergi ziarah rumah dia. Seingatkan dia buka Mahatafis. Sebab di rumah dia tu ada asrama. Ada kolam mandi, budak-budak duk mandi kat tu, yang rendah ramai. Dia kata, saya tanya dia, ayah kamu buka sekolah Hafiz. Sekolah Hafiz apa ni? Adik-adik aku 40 orang. 40 orang semua duduk satu rumah, 4 isteri. 4 orang isteri duduk satu rumah. 2 bekerja, 2 jaga rumah. Seorang doktor, isteri dia, seorang lagi cikgu. Ya. Suami ni doktor kan? Ya, ayah dia tu doktor. Isteri seorang doktor, seorang cikgu, dia 2 orang lagi duduk rumah, seorang jaga anak, seorang tukang masak. Dia boleh jaga anak-anak orang lain tu macam anak dia sendiri. Kalau marah-marah tak merata je. Jadi dia masak selama masak. Tak ada nak marah. Sekali balik sewa bas tuan-tuan, penuhi kat rumah tu. Pakai kawah masak. Atuk takut dah balik. Nampak aja orang tu balik. Kamu nak balik ke? Ya, habislah. Habis borak aku. 40 orang tuan-tuan. Tapi makruh ya, dia duduk serumah ni. Dia duduk satu rumah ni makruh. Dia kena rumah masing-masing. Kerana ghalib ni, orang perempuan ni dah menjadi lumrah dah. Memang ada sifat cemburu. Isteri-isteri Rasulullah sendiri pun ada sifat cemburu. Ya. Sebab tu tak boleh duduk serumah, makruh. Dia kena ada rumah masing-masing. Ya. Tapi dia ada kemah, dia buat tu tahu mungkin ada kurang-kurangan ke, ataupun sebab tertentu dia buat duduk serumah sekali. Tapi yang kita kagumnya dia boleh jaga. Ya, dia boleh jinakkan tu. Adalah amalan-amalan dia tu. Jinakkan hati isteri tu ya. Bawa kasih sayang. Ya. Tak ada nak merungut, tak ada nak apa. Ya. Tak tahu depan kita, belakang tak tahu lah. Ya. Depan kita nampak baik lah layan anak-anak baik. Tapi kawan sini pun tak pernah pula nak komplain. Mak dia kata mak ciri memang baik belaka. Bagi dia belanja, dia belajar kat Mekah sama-sama saya. Mak ciri duk support yang kerja dengan ayah ni. Ya. Hantar bulan-bulan ke Mekah. Apa anak ajar anak sendiri. Ya. Bila jauh ni tuan-tuan, jadi sifat cemburu tu. Tapi kalau kita dah rapat, mesra, hilang rasa cemburu tu, timbul rasa kasih sayang. Ya. Dunia ni sekejap je. Sabar ni kalau cemburu pun. Tapi bila di akhirat besok, bahagia. Selama waktu tu dah tak ada sifat cemburu. Dan syurga tidak ada sifat cemburu. Sebab sifat cemburu tu sifat mazmumah. Sedangkan perempuan-perempuan dalam syurga mutahharun, dibersihkan akan mereka. Dibersih sifat-sifat zahir dan sifat-sifat batiniah, semua bersih belaka. Tak cemburu, tak nak bergaduh, tak ada dengki, hasad, tak ada. Ni tak ada sifat tu. Jadi kena duduk kasih sayang dalam syurga. Ya? Paling kurang 70 orang bidadari. Setiap seorang dah tunggu dalam satu bilik. Ya. Kita ada paling kurang 70 bilik. Orang paling miskin sekali dalam syurga. Dia ada istana, ada 70 bilik. Satu bilik 70 katil. Satu katil 70 bidadari. Larat ke tidak? Dalam syurga tak ada reti penat. Ya. Tak reti apa? Penat. Dia tak mengantuk, tak penat, tak ada malam, tak ada siang. Sama aja.
Malam tu, tanda malam tu tirai tu turun. Dia bukan gelap. Malam tu ada lah, tapi suasana malam tu tak ada. Tirai akan turun. Tu tanda malam. Esok naik tirai tu siang. Itu duduk bergembira je. Ya. Kita makan pun kena lapar, makan nak berseronok. Ya. Dia tidak ada cemar-cemar, tak ada hingus, tak ada haid dan sebagainya. Dia hanya ada peluh yang bau bagaikan kasturi. Ya. Jadi isteri-isteri yang sudah agak muka bumi ini, dia akan menjadi penghulu bidadari bagi suami dia lah. Penghulu segala itu Siti Fatimah, ya. Penghulu bidadari semua segala itu Siti Fatimah Az-Zahrah binti Rasulullah. Isteri-isteri ini penghulu bagi bidadari yang suami dia punya lah. Suami dia raja, ya. Dia itu pemaisuri, penghulu segala bidadari yang dalam syurga suami itu. Masing-masing ada kerajaan sendiri. Paling kecil pun kita akan dapat satu kerajaan 10 kali dunia. Tak habis lah. Tak ada perebut lah. Tanggung kecil je. Ni 10 dunia. Ya. 10 kali dunia Allah beri setiap seorang. Paling miskin. Faham tak? Ya. Amanah tuan-tuan. Dia mentadbir ni amanah. Bukan satu kemegahan. Ya. Amanah daripada Allah Ta'ala dan akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kemana kamu pimpin rakyat-rakyat kamu ni? Itu yang orang yang tak faham. Dia ingatkan jawatan-jawatan ni satu kemegahan. Dia berebut pahala nama dia. Ya, nak menanggung setiap dosa tu. Bayangkan kalau dalam satu wilayah kita takbir itu beratus-ratus yang tak sembahyang. Berapa banyak dosa yang kita nak tanggung kalau tak tegur. Beratus-ratus, beribu-ribu tak tutup aurat. Berapa banyak dosa kita nak tanggung, dosa tak tutup aurat kalau tak tegur. Ya. Dosa berzina, dosa tu Allah, satu negeri kita nak tanggung. Ya. Gajian syurga tak ada dah. Tak ada nak tanggung apa, tak ada dosa sana. Ya, buat tak suka bebas. Ya, tak ada larangan. Jadi kita bersabar di muka bumi, kita layak jadi raja dan pemaisuri dalam syurga. Caranya sabarlah. Sabar, ikut adab-adab. Ya, suka tak suka, belajar suka. Kerana itu perintah Allah. Ya. Dan memeliharakan ia daripada memaki anaknya, memaki anak suami. Ya, jangan duk maki anak suami. Kita anak sendirilah. Ya, anak sendiri, anak tiri. Ya. Jangan maki dia. Didik tak apa. Ya. Ikut kajian ni. Kajian Al-Sain dah. Sekali kita maki anak tu, dia akan memutuskan saraf-saraf pemikiran tu. Berjuta saraf putus kali kita maki budak kecil. Jadi dia maki bodoh-bodoh. Ya, dia kita dalam otak ni ada neuron. Neuron ni dia akan sambung. Bila dia sambung dia aktif, bila sambung dia aktif. Sekali kita maki dia, putus surat ni. Berapa banyak putus tu? Kalau dah 10 kali maki, tak moyak ada tu gitu. Ya. Nama tu pendidikan tu nak kena faham dah pendidikan. Dah kecil tak boleh dimaki. Ya. Dah besar boleh maki, tak boleh juga. Ya. Ada hikmah lah. Ya. Ada cara-cara. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala gariskan 18 jenis hikmah dalam mendidik. Ya, mengikut keadaan. Yang perlu digarang. Tapi bukan garang sentiasa. Ya. Yang perlu lembut, tapi bukan lembut sentiasa. Tengok keadaan. Ya, ada budak ni kita garang, lagi dia menjadi-jadi. Jangan garang, cari jalan lain pula. Ada setengah budak kalau kita tak garang, kita berlembut, pijak kepala. Bila kita garang, baru nak ikut, garang. Dia kena sesuai keadaan suasana. Itu bagi hikmah.
Hikmah ni bukan berlembut je. Letak keadaan yang sesuai, ya, pada mendidik tu. Dan memeliharakan pula daripada melawan perkataan suaminya. Jangan lawan. Kita tak suka pun, nak melahirkan rasa tak suka tu, lahirkan dalam perkataan, ya, perkataan-perkataan yang sopan. Ya, macam tadilah dia ajak balik Muhammad tua katakan. Ya. Apa kata bang, hari ni tahun ni kita balik rumah saya pula, lama tak jumpa mak. Tak apa gitu dah. Tanya pendapat dia. Ya. Saya suka balik Muhammad tua kan tak suka, ya. Tapi Muhammad ni lama juga tak balik dia. Berkata balik sekali tahun ni. Boleh juga. Ni asyik rumah dia. Rumah aku bila pula? Dah. Nama pecah dua. Ya, seorang buat 3 orang anak, seorang bakat bawa anak lari. Ya. Walaupun dia tak suka, kalau dia nak bantah dalam perkataan yang tak mengguris hati suami. Itu kena bijak, ya. Kena bijak. Kerana suami itu raja, lebih besar daripada raja dunia ni, ya. Besar daripada agung lagi. Sebab apa? Sebab suami ni menanggung dosa isteri. Agung tak tanggung dosa isteri ni. Suami tanggung. Dia tertutup rambut, ya. Dosa rambut tu ditanggung oleh suami. Dia tak sembahyang, dosa tak sembahyang suami tanggung. Ya. Dia bergaul lelaki perempuan, ya. Betul tanpa suami tak tegur, suami tanggung. Dayu suami tu. Ya, besok di akhirat bertimbun-timbun dosa. Ya. Sebab itulah, ya, hak dia tu sangat besar. Kerana peranan dia besar, tanggungjawab dia besar, maka Allah beri hak dia pun besar. Maka isteri wajib tunaikan hak suami ni. Ya. Kalau tak sanggup jangan kahwin. Kalau tak sanggup tunaikan, jangan kahwin. Kalau kahwin tu makna kita dah akad tu, redha tu makna kita dah rela untuk menyerah, taslim diri kita ni, ya, ke atas apa saja arahan suami, nak menyukakan suami selagi tak bercanggah dengan hukum syarak. Suami pula bila akad nikah tu, dia kena faham. Dia akad nikah tu bermakna dia mulai hari ni sanggup memikul tanggungjawab. Dan dia kena faham kalau dia tak tanggungjawab, segala dosa-dosa isteri dia kena kat kepala dia. Tu masa akad tu kena faham situ dah. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih hampir perempuan kepada rahmat Tuhannya itu apabila ada ia duduk di dalam rumahnya. Perempuan nak dapat rahmat Allah Ta'ala tu lebih hampir, makna lebih mudah, ya, nak dibandingkan dengan perempuan yang keluar rumah. Perempuan yang keluar rumah dengan perempuan duduk di rumah, perempuan duduk di rumah tu lebih mudah dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia lebih terpelihara daripada menyakiti hati suami. Perempuan yang keluar ni, dia terdedah, ya. Jadi dia kena banyak berhati-hati, ya, dalam waktu keluar tu. Kena jaga sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai dia
melakukan perkara yang menyebabkan suami itu guris. Ya. Kalau nak sembang tu ya, tempat kerja tu, yang penting-penting sahaja. Ya, jangan nak borak tu ya, lebih-lebih lagi dengan lelaki-lelaki yang bukan mahram, cerita yang tak penting-penting, jangan. Walaupun suami di rumah tu, orang panggil isteri khianat kepada suami. Sebab bertutur hanya dengan suami di rumah, layanan hanya untuk suami, tiba-tiba kita layan lelaki lain tempat kerja. Perkataan yang tak penting. Dipanggil suami telah khianat, isteri telah khianat dengan suami di rumah. Walaupun suami tak tahu, kita duk layan lelaki lain kat tempat kerja. Kecuali lah benda yang penting, berkaitan dengan kerja dan sebagainya, tak apalah. Ni tak kena mengena, duduk sembang saja dalam lift tu. Abang tu, ya, kalau tak sembang kata sombong pula, memang kena sombong. Isteri bila keluar rumah kena sombong. Anda faham tak? Jangan layan orang lain. Ketidak dia panggil khianat dengan suami. Sebab tu jauh daripada rahmat. Duduk rumah dekat dengan rahmat. Sebab nak menjaga tu cukup payah. Kecuali yang boleh jaga dapat rahmat. Yang tak boleh jaga dapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Ya? Ini tak kira tanpa apa ada hari ni, ya. Siap bergambar lagi dengan suami orang. Ya, ada suami kat rumah tu. Ya. Dia kata suami aku buat kahwin 3 juga. Dia tak kisah kahwin 3 kahwin 4 pun tak apa. Memang hak dia. Ya. Hak suami boleh kahwin ber-4. Ya. Isteri tak boleh. Isteri hanya untuk suami. Ya. Bila kita jaga, ya, di situ akan lahirnya generasi anak-anak soleh. Ya, datangnya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mati kita pun mati tu telah ditunggu-tunggu, ya, oleh para malaikat nak membawa roh dia, ya, masuk syurga. Ni isteri-isteri solehah ni. Ya. Sebab tu dia kata pada yang kita baca hari tu, ya, tak ada boleh mengatasi selepas syahid yang kita, ya, lain daripada isteri yang soleh, solehah. Pahalanya cukup besar, ya. Dan bahawa sesungguhnya sembahyang dalam serambi rumah itu terlebih afdal ia daripada sembahyang di dalam masjid. Ini isteri, ya, isteri sembahyang kat rumah, serambi rumah ada serambi, ada anjung. Anjung depan sikit, serambi dalam sikit. Ya. Maknanya makin nyorok makin afdal. Ni isteri ni. Ya. Makin seruk ke belakang makin afdal. Maknanya makin jauh daripada terdedah kepada fitnah makin afdal. Bila keluar tu terdedah pada fitnah. Ya. Jadi bila terdedah pada fitnah jauh pada rahmat. Ya. Bila terhindar daripada fitnah hampir kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sembahyangnya di tengah rumah itu terlebih afdal, ya, daripada sembahyang di dalam serambi. Dia ada kedudukan serambi rumah. Anjung, anjung, serambi, gitu ke? Tengah bau dapur. Istilah-istilah tu ke guna? Ya. Kita serambi duduk bahagian mana serambi? Kalau rumah kita tu anjung. Anjung tu hall tu dah. Lepas tu ada kitab sini. Serambi tengah dapur, ya. Jadi dia sembahyang kat serambi lebih afdal daripada anjung. Sembahyang kat tengah lebih afdal daripada serambi. Sembahyang kat bilik tu
lebih afdal daripada tengah tu pula. Makin ke dalam, makin jauh daripada fitnah. Ya. Dan sembahyang di dalam bilik rumahnya, sembahyang di dalam bilik rumahnya itu terlebih afdal daripada sembahyang di tengah rumah. Bilik dia dengan suami, tengah tu mungkin orang lain kadang-kadang termasuk itu ya. Di tengah sembahyang tu ada pula apa nama adik ipar ke kakak abang ipar ke terlalu kat situ. Tengok kakak ipar tengah sembahyang. Datang fitnah. Kalau bilik hanya suami saja, mana orang masuk bilik dia? Ya, maka lebih terpelihara. Makin lebih terpelihara, makin afdal. Ya. Dan makin hampir kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masa takat tu insya-Allah tersambung lagi akan datang. Dan apabila keluar perempuan itu dengan izin suaminya, maka segianya dengan pakaian yang buruk-buruk. Kita terbalik. Duk rumah buruk, keluar macam pengantin, ya. Dia kena keluar pakai pakaian yang tak menarik perhatian, tu maksud dia. Bukan buruk sangat, buruk malu pula. Buruk-buruk ni maknanya pakaian yang tak menarik perhatian orang, supaya terhindar daripada fitnah. Ini sangat fashion lagi keluar. Allah, kat rumah tak ada pula fashion tu. Itu panggil tak beradab, ya. Tak beradab dengan suami. Suami pula dia jadi dayus pula suami itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, setakat ni insya-Allah bersama kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.